والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله. افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Kita bersama-sama pada pagi ini dalam pengajian kita, iaitu pengajian Matan Al-Ajurumiyah karangan Syekh Ahmad As-Salih Haji rahimahullahu taala. Di mana ini kita akan sambung lagi perbahasan kita pada muka surat 14. Maka kita akan ulang sedikit semalam kerana ada pertanyaan semalam berkenaan tentang huruf lam. Jadi huruf lam tu dia ada dua makna. Satu, dia menjazamkan fi'il mudhari'. Yang kedua, dipanggilkan huruf tu dipanggil menukarkan akan fi'il mudhari' tu dan dia menukarkan akan makna fi'il mudhari' dan menjadikan fi'il mudhari' tu makna madhi. Nanti kita nak bagi tahu Baik. Saya nak tulis contoh semalam. Contoh semalam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tengok semalam contoh, kita bagi tahu semalam contoh lam yadrib Zaidun. Semalam kan? Lam yadrib Zaidun. Baik, lam tu yang pertama kita dah bahas malam. Lam tu dipanggil lam nafi boleh, lam jazam boleh, lam qalbin boleh. Dipanggil harah nafi ataupun harah jazam ataupun harah qalbin. Ini semalam saya tak detailkan. Lam ni kita panggil huruf nafiin, huruf nafi. Lepas tu huruf jazam. Lepas tu huruf qalbin. Baik. Kemudian kita kata pula jadi fi'il mudhari' tu yadrib. Jadi yadrib itu dikatakan sebab apa dia panggil lam harah nafi? Sebab apa dia panggil lam ni huruf nafi? Nanti kita akan menidakkan. Nanti sekejap saya nak bahas. Kenapa dia panggil lam nafi, lam jazam, lam qalbin? Kenapa dia panggil lam ni huruf nafi? Kedua dia panggil huruf jazam. Ketiga dia panggil huruf qalbin.
Tak, saya asingkan senang. Saya asingkan senang. Yang pertama dipanggil huruf nafi. Kedua, huruf jazam. Tiga, huruf qalbin. Ha. Sebab apa dia panggil lam tu huruf nafi? Kata ulama, dia kata wasumiyat lam harfan nafi li'ana tanfi al-fi'l al-mudhari'ah. Dia nak menafikan akan fi'il mudhari'. Lam tu nak menafikan, maksudnya tidak. Lam ni dia panggil harf nafi sebab apa? Tak apa, saya tulis bahasa Arab senang. Ha. Tu jazam. Lagi saya terjemah, tulis dulu. Tajzimul fi'l mudhari'. Tulislah senang. Qalbin. Tanfi tajzimu. Betul. Tuqallibu maknahu. Tuqallibu. Tuqallibu maknahu. Betul. Tuqallibu maknahu wa tusayyiruhu madiyan. Wa tusayyiruhu wa tusayyiruhu wa tusayyiruhu madiyan. Ni. Ini penting ni. Ni kita bahas detail sikit makna dia. Terima kasih ada saya sebenarnya tak mau cerita tapi dah lalang tu. Kita nanti esok nak tahu tu mudah sikit. Ustaz, yang akhir tu tukallibu ma'anahu wa tudhi. Maknahu wa tudhiruhu. Wa tusayyiruhu. Wa tusayyiruhu. Tuqallibu maknahu wa tusayyiruhu madiyan. Apa tulis dulu. Nanti matuk siapa tulis dekat buku nota tu spacekan sikit. Nanti nak tulis makna dia. Jadi lam tu dia ada 3 iktibar. Ni. Ni untuk kita luas sikit ilmu ni. Lam tu panggil huruf nafi pun boleh, huruf jazam pun boleh, huruf qalbin pun boleh.
tu. Ni detail ni, detail ni. Tak apa, detail lagi bagus. Ilmu kita luas lagi. Tengok. Lam tu dikatakan huruf nafi. Sebab apa panggil huruf nafi? Tanfil fi'lal mudhari'ah. Menafilah ia huruf nafi itu akan fi'il mudhari'. Menafilah ia huruf nafi itu akan fi'il mudhari'. Tulis aja kawan zaman. Menafilah ia huruf nafi itu akan fi'il mudhari'. Maksudnya apa? Maksudnya huruf nafi itu dia menafikan fi'il mudhari'. Kita terjemah tidak. Menafi itu tidak. Tidak pukul. Sebab tu kita panggil huruf nafi. Sebab dia dengan mana? Dia menafikan fi'il mudhari'. Mana fi'il mudhari'? Yadribu ni fi'il mudhari'. Apa nak? Tu yadribu tu. Yadrib tu fi'il mudhari'. Jadi bila masuk kata lam tu huruf nafi, dia menafikan akan fi'il mudhari'. Nafikan satu. Yang kedua, sebab apa panggil huruf jazam? Tajzimul fi'lal mudhari'ah. Kerana dia menjazamkan akan fi'il mudhari'. Mana menjazam? Yadrib. Nampak jazam belakang tu? Dia sukun tu lah. Jazam tu sukun tu lah. Jazam dia sukun tu. Lam yadrib. Sebab tu dia panggil lam tu haraf jazam. Sebab dia menjazamkan fi'il mudhari'. Kenapa panggil huruf nafi? Kerana dia menafikan perbuatan fi'il mudhari' tu. Tidak memukul. Dia nak menafikan. Tidak pukul. Dia nak menafikan fi'il mudhari' tu. Itu panggil huruf nafi. Kenapa panggil huruf jazam? Korang tanya. Kerana dia menjazamkan fi'il mudhari'. Mana dia? Yadrib, yang sukun tu. Dia jazamkan fi'il mudhari'. Dua dah. Kemudian yang ketiga dipanggil lam tu huruf qalbin. Ajar Serah tanya semalam. Ada Ajar Serah ada tu? Ada ke tak ada tu? Ajar Serah tak ada ini. Tak apa. Patut dia kena ada ni. Sebab apa panggil huruf qalbin lam tu? Dia boleh tiga. Dia tiga-tiga ni kena sebut tiga-tiga ni ada. Ibaratnya ginilah. Betul ajaran bila sebut kata suami, dia ada tiga tanggungjawab. Contoh kita kata contoh. Tanggungjawab jaga isteri. Tanggungjawab jaga anak. Tanggungjawab hantar sekolah anak. Contoh nak bagi nampak. Tiga-tiga tu peranan dia sama. Tapi bila satu dia lam tu, bila sebut suami tu ada tiga. Contohlah, tiga peranan dia. Ini contoh dia bagi contoh nak bagi nampak. Lam begitu juga. Lam dia ada tiga nama. Tapi nama tiga-tiga tu semua berlainan. Dia punya tugas. Bila sebut lam tu huruf nafi, dia tu menafikan fi'il mudhari'. Dia menafikan perbuatan. Tu menafi tu. Dia menafikan akan perbuatan. Yang ni orang kata menafi ni maksudnya dia menafikan akan makna fi'il mudhari'. Yang kita terjemah tidak tu. Bila sebut tanfi fi'il mudhari', dia ni menafikan makna fi'il mudhari'. Maknanya apa? Tidak memukul. Satu. Yang kedua huruf jazam. Menjazamkan fi'il mudhari'. Tidak. Dia menjazam fi'il mudhari' mana? Tu. Yadrib. Dia menjazamkan dengan sukun bagi yadrib. Fi'il mudhari'. Dua dah. Yang ketiga dia kata haraf qalbin. Ini kan tulis. Tuqallibu maknahu. Tulis makna dia. Menukarkan huruf qalbin itu akan maknanya. Makna fi'il mudhari'. Menukarkan akan makna fi'il mudhari'
Satu. Tuqallibu maknahu. Menukarkan ia huruf qalbin tadi tu akan maknanya nya tu kembali pada fi'il mudhari'. Kata orang nak jaga domain. Menukar ia huruf qalbin akan maknanya makna fi'il mudhari'. Tukar apa? Nanti dulu. Wa tusayyiruhu madiyan. Dan menjadikan ia huruf qalbin tadi akan maknanya dan menjadikan ia huruf qalbin tadi dan menjadikan tusayyiruhu tu lah saya terjemahkan, dan menjadikan ia huruf qalbin akan makna fi'il mudhari' tu tukar jadi apa? Tukar jadi madhi. Tukar makna dia tu jadi fi'il madhi. Macam mana? Tengok contoh. Lam yadrib. Tidak pernah pukul oleh Zaid. Ataupun kita terjemah, belum pernah memukul oleh Zaid. Makna dia tu dengan makna fi'il madhi. Sedangkan ajarana, yadrib ni fi'il mudhari', kita faham makna apa? Ajar milih. Asalnya maknanya mustaqbal, sedang berlaku ataupun akan berlaku. Asalnya begitu, tapi bila masuk lam, dia menukarkan makna dia. Makna fi'il mudhari' tu dan menjadikan huruf qalbin tu akan makna fi'il mudhari' tu menukarkan jadi apa? Jadi fi'il madhi. Menukarkan makna tu fi'il madhi. Kita tengok. Tidak pernah memukul. Bila pernah tu akan fi'il madhi. Belum pernah memukul oleh Zaid. Nampak lagi ajar milih? Tapi Ustaz, kalau kita tengok tu sama je lam yadrib Zaidun, yang haraf jazam dengan yang qalbin ni sama je kan? Sama macam mana? Dari segi ayatnya lah. Ayat Lam sama tapi makna berlainan. Satu dia ada 3 tu. Ustaz, Bila sebut haraf qalbin, dia tukarkan makna dia. Ustaz, kalau dari segi i'rab tu dia kena sebut tiga-tiga Ustaz. Dari segi i'rab, kalau i'rab betul-betul kena sebut di 3. Kalau nak sebut detail, dakik kena tu. Oh, I see. Kalau nak detail kena sebut di 3. Kalau dia tak sebut, dia sebut kata la ta'ala nafi tu, itu maksudnya dia biasa lagi lah. Perbahasan tu tak detail sangat lah. Dia tambah wa lah, wa nafi, wa jazam, wa qalbin. Dia tiga-tiga. Harfun nafin wa harfun jazmin. Dia kalau pendek senang lah. Wa harfin nafi wa jazmin wa qalbin. Tapi bila sebut nafi tu kena turan. Nafi fi'il mudhari'. Jazam tajizmu fi'il mudhari'. Okey. Qalbin tuqalibu maknahu wa tusayyiru madian. Tu. Nampak Maknanya madi tu maknanya perkara tu dah lepas lah. Lam yadrib tu dah lepas lah. Maksudnya dia cerita, ada kata tak pernah pukul. Benda lepas dia tak sebut tak akan pukul. Ataupun sedang pukul dia sebut tak pernah pukul. Maksudnya dia akan, makna dia tu bila masuk lam, makna dia bertukar jadi fi'il madhi. Ya, madhi. Bila sebut masuk lam, tu ajar milih, bila masuk lam je fi'il mudhari', maka kita terjemahkan makna dia tu dengan makna past tense. Perbuatan tu perbuatan past tense lah. Jadi dia jadi perbuatan past tense. Maknanya dia kata, Ustaz, setakat ini dia tak pernah pukul kan? Benda tu dah berlaku lah, tapi tak pernah pukul. Tak pernah pukul. Tapi makna tu makna lepas. Tak pernah pukul. Faham Ustaz, terima kasih. Nampak? Ajar Mila nampak? Sangat jelas. Okey, baik, habis. Faham ni ajar Farida Abu Bakar? Faham Ustaz. Tak faham boleh tanya saya. Tu Mama Mala faham? Ustaz, mana nombor 2 tu Ustaz tak bagi lagi Ustaz? Nombor 2 saya tak bagi lagi. Tajuk demo Mama tak ada Ustaz. Mama tak ada. Okey. Makna Yang nombor kedua, 2 tu, makna harfun jazam tu Ustaz tak bagi lagi. Okey. Saya ulang balik. Lam yadrib Zaidun. Okey, bila sebut lam tu dia ada 3 makna.
Ini kita bagi detail lah atau ajarkan zaman Makna yang pertama kita sebut hara nafi. Iktibar lam tu hara nafi. Itu dia menafikan akan makna fi'il mudhari'. Maksud menafi ni menidakkan. Tidak pukul. Itu maksud nafi tu. Tak pukul. Makna dia tu tidak. Dia menidakkan akan fi'il mudhari'. Dia menidakkan makna fi'il mudhari'. Itu yang dia panggil hara nafi. Satu. Yang kedua, dipanggil harah jazam. Lam tu panggil harah jazam juga. Sebab apa? Sebab tajazimul fi'lal mudhari'ah. Menjazamlah ia harah jazam akan fi'il mudhari'. Huruf jazam tu dia menjazamkan fi'il mudhari'. Mana? Tu. Yadrib. Dia tak baca lam yadribu, tak baca. Dia baca lam yadrib. Sebab lam tu menjazamkan akan fi'il mudhari'. Nampak lagi ajaran zaman? Jelas lagi tak? Okey, tak betul. Okey. Okey. Yang sebut harah qalbin, dia menukarkan ia huruf qalbin tadi akan makna fi'il mudhari'. Hu tu rujuk pada fi'il mudhari'. Tu ajaran zaman. Tuqallibu maknahu. Menukarlah ia huruf qalbin. Macam kita cari juga. Saya terjemah pun. Menukarlah ia huruf qalbin akan maknanya. Maknahu tu jadi maf'ul lumbih. Ajamili. Maknahu tu jadi maf'ul lumbih. Menukarlah ia huruf qalbin akan makna fi'il mudhari'. Satu. Dia tukar makna dia. Apa ayat je kau? 3 takluk lah. Dia ada 3 takluk. 3 tugas. Dia 3 tugas lah lam ni. Tapi kalau orang sebut kata lam tu hara nafi saja, dia macam tak berapa nak komplit lah ayat dia tu. Kalau kitab Rumi tu tulis macam mana Haji Yaakob? Dia ada sebut juga tu. Dia ada sebut juga takluk tu. Apa ni, dia menukarkan kepada perbuatan sebelumnya. Past tense. Dia cakap itu je. Ya. Yang kolbin disebut juga kolbin tu. Jazam sebut. Jazam tu dia dah biasalah sebab tu dia tak sebut. Jazam dia tak sebut tak apa sebut. Dia kena sebut tiga waktunya. Ya. Sebab bukan masalah biasa, masalah dia menjazamkan apa. Kalau orang tanya. Dia kena sebut 3 baru komplit. Sebab tu dalam kitab Arab dia sebut 3, dia tak sebut 1, 2 tak ada. Baik, habis. Yang ketiga ni menukarlah ia huruf qalbin akan maknanya makna fi'il mudhari' wa tusayyiruhu, dan menjadikan ia huruf qalbin tu akan menjadikan huruf qalbin tu akan fi'il mudhari' tadi tu menjadi apa? Menjadi fi'il madhi. Yang ni menjadikan makna dia tu menjadikan makna dia tu makna madhi, makna past tense. Menjadikan ia huruf qalbin tu akan maknanya makna fi'il mudhari' tadi tu menjadikan akan fi'il madhi. Maksudnya menjadikan makna dia tu perbuatan yang telah lepas. Sebab tu kita kata belum pernah. Ya, ajar zaman. Ustaz, maknanya lam ni tiga perkara ni, maknanya ayat yang macam di atas tu tidak berubah Ustaz, yang macam tu. Ayat tak berubah, tapi memang ayat tak berubah. Cumanya ayat tak berubah. Kalau orang tanya memang dia tak berubah. Tapi kalau orang tanya kita lam tu huruf apa, dia kena sebut habis. Sebab apa? Sebab apa? Kalau orang terjemah apa, dia terjemah apa? Tidak pukul oleh Zaid. Kalau cakap tidak pukul Zaid, orang akan tanya, kenapa awak cakap tak pukul? Lepas tu orang tanya, lam tu huruf nafi. Sebab dia menafikan fi'il mudhari'. Dia kena sebut habis lah. Habis tu kenapa tak baca lam yadribu? Kalau orang tanya esok hari kita. Sebab kerana lam tu pada baca lam yadrib, sebab dia dipanggil lam tu huruf jazam. Dia menjazamkan fi'il mudhari'. Lepas tu orang tanya, kenapa lam yadrib tu? Kalau orang tanya macam tu, tapi tak ada orang tanya, saya tanya gitu. Kalau saya tanya soalan, payah kat orang. Payah. Kalau orang tanya, kenapa lam yadrib tak boleh terjemah tidak sedang memukul lah, tidak akan memukul lah. Kenapa tak boleh terjemah gitu? Kerana lam tu huruf qalbin.
dia menukarkan makna fi'il itu kepada fi'il madhi. Cakap itu baru faham. Kalau saya tanya tu memang tak boleh jawab dah. Tapi saya tolong bagi, saya tanya soalan, saya jawab lagi. Macam tu lah. Cuma Okey, tak ada Ustaz. orang tanya. Sebablah selama ni Ustaz cakap lam ni merangkumi sebelum dan selepas dan akan datang. Maknanya tak boleh tu, makna tidak tu merangkumi perkara yang sebelum, selepas, Tapi kena tengok ayat. madi, mudarik semula dia merangkumi semua sebab dia 3 makna ni. Sebelum ni Ustaz tak pernah terang macam ni, Ustaz cakap je tak faham, tapi bila Ustaz terang macam ni baru dia Jelas saya mengajar, yang saya mengajar dekat Ustaz Nuzul tu orang faham dah. Kalau dia tak faham, saya tak cerita gini. Saya cerita tu kita tak tinggi ni kat ustaz-ustaz ni. Saya anggap dia orang faham lah. Tapi saya tak faham sangat. Macam ni nampak clear lah kenapa Ustaz kata dia merangkumi selepas juga. Saya kalau ajar ustaz-ustaz, saya tak ngajar ini. Tapi saya sangka baik dia orang faham. Tak tahu lah. Allah alam, dia orang faham tak faham. Tapi kalau test mereka. Kalau nak test boleh je. Tapi nak tanya kalau dia orang tak boleh jawab, maksudnya saya kena terang macam ni juga. Ustaz, itu saya faham. Harfun nafi je lam ni. Jadi bila Ustaz terang tu saya confuse sikit. Itu baru saya faham lah. Oh, rupanya lam ni ada 3. Dia tapi bukan harfun nafi saja kan. Dia iktibar lain-lain. Tugas dia lain-lain. Tapi ajarkan zaman kalau nak tanya orang bukan semua orang tahu dia ni. Tapi janganlah test kat ustaz pula Tanya kat ustaz. Saya nak tanya buat soalan pun. Saya nak tanya buat soalan pun tak pandai Ustaz, macam mana nak tanya. Saya tadi buat soalan tadi nak bagi nampak, lepas tu saya bagi jawapan balik. Tapi Ustaz, orang akan bertanya, dalam keadaan apakah ni lam ini jadi apa? Nafi, jadi qalbun, jadi apa jazam. Dia bila sebut lam ni, bila masuk lam mana masuk fi'il mudhari', dia ada 3 makna ni dah. Dia tak ada iktibar mana, dia masuk 3 ni sekali dah. Dia ada 3 fungsi Ustaz. 3 fungsi. Bila sebut lam yadrib Zaidun ni, dia dah masuk 3 sekali dah. Cuma orang tak terang 3 tu sekali. Sekaligus orang tak terang. Biasa orang akan sebut lam tu ada nafi, tu je saja. Dia tak terang 3 fungsi. Sebenarnya dia kena terang. Ibaratnya gini lah ajarkan zaman. Kalau dalam takluk sifat iradat, takluk sifat kudrat, kalau nak ikutkan, dia ada 8 takluk. Kalau Nabi Sembah Munir, kalau dalam Faridah 7 takluk. Tapi kalau ada sebahagian dia tulis 2 takluk je. Sulul Qadim, Tanjiz Hadis. Padahal dia ada banyak takluk qabdah apa semua. Tapi dia sebut umum je. Ibarat dia gitu. Begitu juga bila sebut lam ni, arah nafi. Semua orang tahu arah nafi. Tapi bila kita detailkan, dia bukan arah nafi saja. Dia tu arah jazam juga, arah qalbin juga. Sebab arah qalbin tu arah tukar. Dia tukar makna dia tu. Tukar makna fi'il mudhari' tu jadi fi'il madhi. Makna dia tu. Ya, Ustaz. Baru faham. Bukan tukar lafaz yadribu tu. Tukar makna dia. Sebab tu kita cakap tidak pernah. Tadi saya ingat tukar ayat sekali. Rupanya tak ada. Kita cuma dia tukar makna dia. Tukar terjemahan dia tu. Makna dia tu. Ayat tak tukar. Dia still sama juga lam yadrib Zaidun. Ni bagi faham ni elok-elok. Jangan zaman lepas ni kita dah mana-mana ayat alamah pun dia tak macam ni dah. Itu masalah lain pula tu. Dia kalau alamah pun dia bagi huruf nafi, huruf qalbin, alam nasyrah tu kan. Sama juga. Ya. Faham lagi Haji Zulkifli? Zulkifli ayah? InsyaAllah Ustaz. Faham insyaAllah. Okey. Ustaz. Ya, Haji Sairah Saya baru masuk. Ustaz terangkan yang harf qalbin tu lagi jadi punya makna tu apa? Tuqallibu menukar maknanya. Wa tusayyiruhu apa? Wa tusayyiruhu tu apa? Maknanya? Madian. Wa tusayyiruhu tu apa maksud dia? Dan ni kalau saya terjemah masa pondok dulu Sekejap lagi kan saya terjemah masa moden. Menjadikan ia qalbin itu akan dia akan makna. Akan makna fi'il tadi tu, akan makna fi'il mudhari' tadi, tukar tadi madian, menjadikan akan fi'il madhi. Maksudnya dia menjadikan fi'il madhi tadi tu, makna dia tu jadi fi'il madhi. Jadi past tense. Apabila masuk lam ni, makna dia berubah. Lam masuk pada fi'il mudhari',
Tapi makna dia tu bertukar jadi fi'il madhi. Oh, Sebab tu kita dari terjemah mubarak tu tidak madhi kan? pernah pukul oleh Zaid ataupun belum pernah pukul oleh Zaid. Contoh. Ya, Jazairah. Madhi dia tukar pada mudarik tukar jadi makna madhi ya. Ya, betul. Lafaz tak tukar ajar zaman. Lafaz tu tak tukar. Makna dia tukar. Ajar Rana faham tak ajar Rana? Bila sebut lam tadi tu, dia kena masuk T3 sekali tu. Ajar Rana faham? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Ajar Rana faham tak tadi? Anak Ajar Rana tak ada lah dah. Biar. Habis? Faham Ustaz, dia faham. Faham. Okey. Qala al-musannif rahimahullah. Okey, baik. Kita padam Ini contoh semalam. Lam. Kemudian walamma. Walamma pun sama juga. Walamma ni tengok. Saya padam. Semalam kita bagi contoh apa lama? Okey, saya padam. Padam Semua dah tulis Kak Rozita? Dah Ustaz. Alhamdulillah. Padam Ustaz. Dah siap. Okey. Tulis makna jasa Jabari dan Waqar. Tulis makna bagi betul-betul. Ni dalam Quran tu tengok lam yalid wa lam yulad. Surah Al-Ikhlas. Tidak, Allah Taala tu tidak pernah beranak. Kalau orang tanya kenapa panggil tidak beranak? Sebab lam tu menafikan fi'il mudhari'. Dia menafikan makna dia menafikan makna fi'il mudhari', tidak. Dia terjemah tidak. Kemudian lam yalid. Kenapa lam yalid? Kerana dia menjazamkan fi'il mudhari' yalid. Kenapa dia tukar? Kenapa panggil haraf qalbin? Lam yalid. Sebab kita kata dia bertukarkan makna fi'il mudhari' itu tukar jadi fi'il madhi. Tidak pernah beranak. Lepas tu kalau nak terjemah Quran tu ajar zaman, sedap kalau kita ada ilmu nahu ni, kita terjemah Quran tu sedap. Kalau kita terjemah tak beranak, itu ayat umum biasa. Orang lain boleh terjemah. Dalam terjemahan Quran ada. Tapi bila sebut kita Allah Ta'ala tu tidak pernah beranak, mesti orang akan tanya ajar zaman, kenapa awak terjemah tidak pernah? Lepas tu kita berhurai 3 ni. Nampak ajar zaman? Nampak Ustaz? Dia tak sama. Tak beranak tu dia tak sama dengan tidak pernah beranak. Itu lain. Macam ternafi dengan menafikan lah. Dua benda yang berbeza kan? Itu lain. Tak beranak dengan tidak pernah tu lain. Menafi dengan ternafi tu lain. Habis. Kemudian semalam kita bagi contoh walamma. Walamma pun sama juga. Haji Quran zaman. Hara nafi pun panggil, hara jaza pun panggil, hara qalbi pun panggil. Makna sama juga. Semalam kita terjemah macam mana? Tu ayat ni ajar Rana semalam macam mana? Zahabal tazmiz walamma yarji'. Zahabal tazmiz walamma yarji'. Kalau tak silap saya lah. Zahabal talmizu walamma yarji'. Bukan talmiz. Tilmizu. Bukan talmiz. Tilmiz. Tilmizu. Ya. Tilmizu. Okey, terima kasih. Lama kan? Walamma yarji'. Dia punya tu telah pergilah oleh pelajar itu dan belum kembalilah ia. Betul tak Ustaz? Betul. Tilmizu. Di bahasa Arab ni kalau belajar dah selalu nikmat. Ya. Sorry Ustaz, saya pergi keluar kejap tadi. Zahabal tilmizu walamma yarji'. Okey. Ustaz tanya ni kan? telah pergi murid itu dan belum kembali lagi. Ya. Betul. Okey. Haji Kazaman. Lama ni dia panggil tidak juga. Belum juga. Lama ni pun sama. Lam tu lama ni kena pun sama juga. Dia panggil hara nafi. Saya ringkaskan dia lah. Hara jazam.
Nampak jazam, nampak ada jazam lamma yarji'. Dia tak macam lamma yarji' ah. Lepas tu ara qalbin. Tu. Sama juga. Habis. Ni semalam kita dah ni. Okey, hari ni termasuklah yang ketiga, tak masuk lagi kan? Wa alam. Wa alam. Alam ni senang ni. Banyak Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak. Ambil situ tak apa. Alam nashrah boleh tak? Kalau bahasa biasa tu ada tak Jarana dalam buku Jarana? Bahasa Islami Quran. Nanti saya cek. Okey. Ini yang kedua semalam Ketiga hari ni. Jadi kita ingat ni. Kita sekarang ni kita belajar 6 perkara. Lam, alama, alam, wa alama, lamul amri, wa du'ai, walamul walamu finnahyi wa du'ai. Ini dia panggil menjazamkan satu fi'il. Semalam kita belajar ni. Ajar Sairah Ya. Okey, baik. Ustaz, saya punya buku ni ada yang alam ni. Alam ya'rif wahidun minkum. Okey, tunjuk. Sekejap saya nak tulis. Apa tu? Alam Alam. Sekejap. Alam. Ya'rif. Okey, betul? Oh, dia tu sama alam ya'rif Alam ya'rif wahidun minkum. Okey. Bagi contoh alam nasrah Ustaz. Alam nasrah laka sadrak. Dapat ambil yang ni. Yang alam nasrah tu nak kena terjemah apa habis lah. Tidakkah pernah membukalah oleh kami. Tu nak kena terjemah, nak kena tahu juga dia punya surah ayat tu kena sampai habis panjang tu. Tu tak apa. Kita ambil yang ni senang. Alam ya'rif wahidun minkum. Buku Ajaran tu sesuai untuk mubtadi tu. Bagus. Kalau ambil Al-Quran tu boleh. Tapi kita nak kena terjemah apa habis lah. Alam nashrah. Tidak pernahlah. Belum pernahlah membuka oleh kami. Laka bagi engkau Muhammad. Alam nashrah laka sadrak akan dada engkau. Akan hati engkau. Apa tu? Kita nak tanya apa buka apa Ustaz? Tu kena tengok tafsir pula. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Apa tu nak terjemah wa wada'na dan menghantarlah oleh kami. Jadi panjanglah tu kena belajar tafsir tu. Baik, tengok ni. Alam ya'rif. Betul Ajarana? Saya tulis ni. Betul. Alam ya'rif. Ya'rif. Wahidun minkum. Okey. Betul saya tulis tu Betul. Okey. Alam ya'rif. Tidak pernahlah mengetahui oleh seorang daripada kamu. Tidak pernah mengetahuilah oleh seorang daripada kamu. Tengok. Alam ya'rif wahidun minkum. Tidak pernah mengetahuilah oleh salah seorang daripada kamu. Nampak tak? Jadi alam ya'rif. Alam tu dikatakan haranafi. Sebab dia menafikan fi'il mudhari' di depan dia. Ya'rif, dia tak macam ya'rifu. Satu. Kemudian alam tu dikatakan jazam. Bila sebut alam ya'rif tadi, dia menafi. Menafikan fi'il mudhari'. Yang kedua, dikatakan alam tu jazam kerana dia menjazamkan fi'il mudhari'. Kemudian dikatakan alam tu qalbin kerana ditukarkan makna dia tu kepada fi'il madhi. Sebab tu kita terjemah, tidak pernah mengetahuilah oleh salah seorang daripada kamu. Belum pernah mengetahuilah oleh salah seorang daripada kamu. Tu dia. Habis itu. Dalam buku saya makna gini, tidakkah salah seorang di antara kamu ada yang tahu? Adakah salah seorang? Tidakkah salah seorang di antara kamu ada yang tahu?
Boleh juga. Tapi dia letak ya arifu tu belakang. Ustaz, ya. dia jadi macam soalan ya? Macam tu lah, kurang. Surah. Dia selalu soalan. Tapi tak, dia soalan tu gini. Dia panggil istifham. Dia panggil alam tu, kalau belajar bahasa dia panggil istifham. Pertanyaan. Tidakkah salah seorang daripada kamu tu tahu? Macam tu. Ustaz, boleh tambah satu lagi lah. Alam tu haraf istifham. Boleh alam kan? Alam tu dia panggil, tak, bukan alam tu. Hamzah tu. Hamzah ni hanya lam tu tak ada. Hamzah ni dia panggil istifham. So dia jadi soalan lah, macam soalan lah. Ni Hamzah ni tulis. Okey, tambah sikit. Alif Hamzah ni dia panggil istifham, pertanyaan. Oh, okey. Istifham. Hamzah tu bukan lam bukan lam, Hamzah. Ya. Dia kalau alam nasrah. Macam mana? Saya Yelah, macam kalau dalam alam nasyrah ke alam tara kaifa fa'altu, semua dia bentuk soalan, istifham. Dia macam dia panggil istifham tu, saya malah nak detailkan. Dia panggil istifham takriri. Maksud istifham tu nak menetapkan. Tidakkah tahu oleh salah seorang dari kamu? Kamu tak tahu ke? Tu. Dia nak takrir, nak tetapkan, nak huraikan. Istifham takriri. Tapi saya tak mau bahas tu. Takriri tu semua masuk balarah tu. Masuk balarah tak mau. Dia ada istifham ingkari, takriri. Banyak Ada 4-5 istifham. Tapi saya tak mau bahas tu. Itu masuk balarah dah tu. Itu kalau baca Quran tak apa. Cukup kita kata alam hamzah tu istifham, pertanyaan. Pertanyaan macam mana? Jangan. Dia pertanyaan macam Melayu. Bahasa Melayu kita pun ada. Pergi lagi. Orang Melayu kita orang Melayu kita pun ada istifham itu. Dari segi nada tu dia tahu dah. Kau tak tahu ke? Padahal bukan tanya soalan. Dia tanya soalan tapi dia nak menidakkan, ada juga. Tapi tu kita masuk dalam balarah. Saya tak mau bahas lah yang tu. Habis tu. Jadi hamzah tu dia panggil hamzah istifham. Ya, kat ini. Ustaz cakap takriri tadi. Takriri tadi mana apa? Takriri dengan mana tetap. Tetap, okey. Nak menetapkan pertanyaan tu. Alam ya'ri wahidu minkum. Dia nak tetapkan. Salah seorang daripada kamu ni tahu ke? Salah seorang daripada kamu tu tahu ke? Ini bahasa-bahasa moden lah. Habis. Baik, saya padam. Ni yang ketiga dah. Kemudian yang keempat. Wa alamma. Saya padam Semua dah habis tulis Ajamili faham? Faham Ustaz, jelas, terima kasih. Okey, saya padam. Wa alamma pula. Tak payah waw lah. Alamma sudah. Nanti ya. Alamma. Alamma. Dia hamzah juga, hamzah istifham juga. Dia panggil hamzah tu hamzah istifham juga. Contoh macam mana ayat dah? Nanti. Kalau contoh ajar Rohana punya contoh sedap. Okey, buku saya ada. Alamma ahsin ilaika. Ahsin ke? Uhsina ilaika. Uhsin. Buku saya tulis asin. Saya baca je. Alam uhsina ilaika. Bukan asin tak kena. Sebab dia bukan. Dia. Dia jazam lah Ustaz. Alam asin betul-betul. Uhsin tak dalam mutasal kita ni uhsin. Betul. Uhsin bukan asin Uhsin. Uhsin dalam mutasal kita ni uhsin ilaika.
Ya betul, bukan ahsin. Nanti. Tu buku apa? Buku Nahu Tersenyum ke apa? Saya guna buku RM6 je. Nahu Practice. Tapi macam-macam buku. Nak pandai bahasa Arab, tak pandai-pandai. Tak apa, saya slow ajar Rana. InsyaAllah pandai nanti. Dia lambat cepat je. Pandai. Saya dapat lambat. Tapi bila dapat lambat tak apa, jadi kekal lama. Jangan cepat sangat dapat, nanti kan takut terlupa, tak mau. Kita biar lambat sikit tak apa, biar kekal lama. Biar lambat selamat. Ustaz, alamat ni persoalan ni Ustaz. Dia hamzah tu persoalan, nanti nak terjemah. Dia lama tu menidakkan, tapi hamzah tu dia sertai dengan hamzah istifham juga. Lama tu tidak. Nanti jap. Lama uhsina ilaika. Betul? Uhsina lada. Uhsin. Ustaz, alama uhsin ilaika. Adakah tidak? Tu dia. Adakah belum membuka? Tak kena. Adakah belum membuat baik oleh engkau kepada? Adakah belum membuat baik oleh aku kepada engkau? Kalau ini bahasa pondok Adakah belum membuat baik oleh aku kepada engkau? Maksudnya apa? Maksudnya adakah aku belum buat baik dengan engkau? Adakah belum buat baik lagi pada adakah belum aku buat baik kepada engkau? Tapi kalau belum ya? Ni, alamat tu apakah belum ya? Adakah? Bukan apakah, adakah? Itu apakah? Istifham adakah? Apakah kan? Adakah belum membuat baik? Adakah belum membuat baik oleh aku kepada engkau? Kalau bahasa moden macam mana tu Kak ini? Adakah belum membuat baik oleh aku kepada engkau? Belumkah aku buat baik pada engkau? Belumkah? Aku buat baik pada engkau. Belumkah aku buat baik pada engkau? Tu. Belum kalau lagi ikut bahasa apakah belum Ustaz? Kalau ikut bahasa adakah belum? Apakah belum kalau bahasa Melayu lah. Adakah belum? Bukan adakah, apakah kalau ikut bahasa Melayu lah. Maksud Arab saya tak tahu. Tapi kalau hamzah tu istifham, pertanyaan lah. Dalam buku saya, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Bukankah, tak mahu sedap lah. Bukankah tu. Ustaz, kan macam ni. Belumkah aku berbuat baik kepadamu? Kata cantik. Tu boleh. Tu boleh. Tapi yang tadi tu, yang Kak Rosita tu, dia tak berapa sedap tu. Sebab dia tak kena maksud dengan lama tu. Ini buku Indonesia, Ustaz. Padan lah. Buku Indonesia. Indonesia pahaman dia begitu. Tak apa, betul lah. Ya, Jacob. Buat nak tanya apa? Ustaz, uhsina tu dia dah jadi macam madhi kan? Dia uhsina ni membuat baik. Ahsana. Dia atau wazan af'ala tu. Membuat baik. Bukan hasuna. Dia lain uhsina tu, uhsin tu. Dia uhsin. Apa dia? Sebab Ustaz bagi terjemahan adakah belum aku telah berbuat baik. Saya tak dekat telah. Sebab telah tu sebab belum tu maksudnya dia kan maksud dia kan tadi kan kita kata dah lama tu kan haraf qalbin. Belum pernah. Okey. Memang dia fi'il mudhari' usina. Tapi dah kita dah belajar tadi qalbin, haraf qalbin lama tu sama juga lama. Hamzah ni istifham takriri. Lama ni dipanggil huruf nafi, panggil huruf jazam, panggil huruf qalbin, panggil. Okey, sorry terlupa. Okey, baik, habis itu. Nampak lagi Encik Zaman? Ya Ustaz, nampak. Okey. Kemudian yang kelima pula. Walamul amri. Walamul amri ni payah sikit. Ni dah tak ada dah. Ni dah tak ada tidak lah ni. Ustaz dah pukul 12 tu tak apa ke anak Ustaz?
Saya dalam 5 minit lagi. Okey. Nanti jap. Sekejap panjang taknya. Nama amri wa du'ai. Yunfiq zu sa'atin. Rasa panjang juga ni, betul. Dah pukul 12 kan. Baru saya nak perasan. Anak-anak ustaz tu. Mana anak pergi sekolah lambat. Saya lambat kan. Bukan lambat, saya bekerja. Dia punya jam lah dekat lagi ambil tempat mengasuh dia. Allah. Sampai 12.45. Memang kita tak boleh nak predict jam ustaz. Itu yang saya kena ingat tu masa tu. Ya. Betul. Nanti tunggulah apa tu Haji Kawan Zaman. Nanti bulan 1 nanti ada dia punya van nanti senang lah. Ni sekarang ni dia punya tak apa. Sekolah dia tu seminggu cuti, seminggu tak jadi, pening saya. Tak tahu, tak apa je lah kan. Sekarang ni kan. Tak apa Ustaz, tak ada masalah. Sebab saya dulu, pelan-pelan, saya kecil-kecil dulu, bapak saya tak ada hantar. Saya pergi naik bas sekolah tu je. Tapi cuma sekarang bukan tak macam bas sekolah, dia pandemik ni kan. Ujung tahun. Ujung tahun dia macam tu lah. Saya cuba terbaik. Tak apalah, kita berhenti setakat dulu lah. Tak apa Ustaz. InsyaAllah. Kita nanti bersambung lagi. Walamul amri wa du'ai. Bersalah nak baca tu sebab dia berkait dengan doa tu lah. Panjang pula. Allah Alam. Semua faham Okey Faham. Banyak ni kita faham banyak ni. Ustaz cakap apa? Istifham tu apa Ustaz? Istifham ni pertanyaan. Istifham macam tu. Istifham macam ni Ni istifham ni. Istifham. Pertanyaan. Okey, terima kasih. Maksudnya adakah? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Lama tu nafi Lama tu, diri lama ni nafi. Nafi 3 tadi lah. Aja Kak Samad. Hara nafi boleh. Hara jazam boleh. Hara qalbi boleh. Habis itu. Ya Ustaz, ya. Hajar Rohaya Ismail faham? InsyaAllah. Rasa hari ni bagus hari ni. Membantu banyak. Saya dulu tak faham, tak kerti ni kan. Banyak yang tahulah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ustaz boleh. Kalau saya tak kena tu, tolong tegur saya Hajar Rohaya sebab saya pun baru lagi kan. Mengajar tak biasa mengajar macam ni. Hajar pengaji 4-5 tahun dah. Saya ni baru lagi. Lama tapi tak tahu benda Ustaz. Lama masa je lama. Tak tahu benda juga. Okey. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey, situ dulu tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan makmula wa sa'adatan darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Amin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.